Berhormat Pulai. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, saya berbangga pada petang ini menjadi sebahagian daripada rakan-rakan ahli parlimen membahaskan pindaan undang-undang ini yang merupakan sejarah dirakamkan demi rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak yang kembali menjadi equal partner dengan izin ataupun disebut smart partnership ataupun apa saja, dan kita telah membuktikan bahawa tanpa dendam, tanpa kita menyimpan hasrat untuk kepentingan politik yang melampau, kita tampil untuk menyokong pindaan ini. Dan saya masih ingat lagi waktu Perkhidmatan PAUD, sekarang Paul Dickson, tidak silap saya dalam ucapan membahas Titah Diraja tahun 2009, beliau telah membawa isu supaya disambut Hari Merdeka 16 September. Dan Alhamdulillah atas usul itu, Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu pada 19/10/2009, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengisytiharkan pada 16 hari bulan 16 September tahun harapan itu 2010 adalah hari cuti umum bagi negara Malaysia. Itulah antara sumbangan kita dalam parlimen ini yang menyaksikan untuk kepentingan bersama, people first, people interest adalah menjadi suatu kewajipan kita bersama. Tadi disebut tentang bagaimana Akta 354 ya. A354 klausa 2 yang dipinda pada tahun 76, di mana penentangan telah dibuat oleh Lim Kit Siang, Lee Lam Tai dan Dr. Tan Chee Koon pada waktu itu. Dan time will tell. Sejarah telah membuktikan sama ada kita mengakui kesilapan ataupun tidak. Akhirnya pada petang ini kita mengembalikan status itu. Tapi malangnya mereka ni Cina, Datuk Betul. Kita boleh faham apakah isu yang dimainkan pada waktu itu. Anti Semenanjung, anti Melayu, anti Islam pada waktu itu. Kerana mereka, malangnya mereka ni orang Cina. Tadi kita mendengar ucapan daripada Padang Rengas yang saya anggap ucapannya dah mencapai tahap negarawan, supaya kita hanya celebrate satu saja, Hari Merdeka atau Hari Malaysia, iaitu 16 September, dan jangan disambut lagi 31 Ogos 97. Kalaulah yang cakap tadi itu Seremban, Bukit Bintang, apa akan jadi agaknya pada berita malam ini? Di atas semangat itu, saya rasa atas semangat ini yang kita bersama pada hari ini, as time goes by, dengan izin Datuk Ketua, kita harus melihat ini bukan lagi isu perkauman, ini bukan lagi isu politik yang melampau, tapi telah ada di kalangan ahli-ahli politik dalam negara kita ini yang melihat negara ini lebih penting. Rakan-rakan Sabah Sarawak lebih penting. Sampai bila barang, betung, papar, nak bercakap lagi pasal sekolah buruk, tidak ada lagi bekalan air, sedangkan kita telah melalui fasa lebih kurang 58 tahun kalau kita mengambil tahun 63. Kita harap sama ada apa yang kita pinda pada petang ini akan menjadi suatu, dengan izin, the beacon of hope, insya-Allah. Tapi paling tidak pun Pakatan Harapan pada petang ini membuktikan, walaupun ditolak pindaan ini pada masa kita membentangkannya, tapi untuk kepentingan bersama kita akan merekodkan bahawa kita menyokong demi rakyat Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan Betul, satu lagi yang saya harapkan adalah tidak lagi timbul isu-isu. Ramai di antara ahli parlimen kita hari ini yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri waktu membangkitkan soal Sabah Merdeka. Walaupun kita tak pernah bersetuju dengan ISA atau yang zalim, tapi
Ada di kalangan mereka yang telah ditahan. Dalam PLN Sarawak kali ini kita juga mendengar suara Sarawak boleh merdeka. Adakah suara-suara ini mahu lagi kita kedengaran? Saya yakin dan percaya Datuk dan betul, sekiranya keadilan ini tidak diberikan kepada mereka, hak ekonomi dan hak bagaimana mereka sebagai equal partners itu mesti ditunaikan. Janganlah nanti ada lagi lahir tentera-tentera pemisah seperti IRA, berlakunya pembunuhan etnik di Bosnia Herzegovina. Itu takkan mungkin berlaku dalam negara kita. Sekiranya insya-Allah atas pindahan ini kita memberikan hak kepada dan keadilan ini kepada seluruh rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Romo Muhammad Pulai.